Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita menyambung kitab Fiqh Salah dan kita berada pada bab perkara-perkara yang wajib diketahui sebelum bersembahyang. Jadi Tok Guru kita ni dia karang kitab bagi lengkap. Maka di antara salah satu lengkapnya kitab ni dia membahaskan perkara-perkara yang perlu diketahui sebelum daripada kita nak menunaikan sembahyang. Dia bukan ajak untuk sembahyang saja, tapi sebelum daripada sembahyang tu nak kena buat apa. Kenapa? Kerana sebelum daripada sembahyang tu lah yang nak menyebabkan sembahyang kita yang kita akan dirikan sama ada dia nak jadi sah ataupun tidak. Kerana dia bermula daripada sebelum daripada sembahyang. Baik. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Perkara-perkara yang wajib diketahui sebelum bersembahyang. Segala perkara yang ada hubung kait dan yang menjadi wasilah bagi mengesahkan ibadat sembahyang adalah wajib diketahui dan dipelajari seperti hukum bersuci dan segala yang berkaitan dengannya. Jadi Tok Guru kita kata apa saja hubung kait, perkara yang berhubung kait dengan ibadat sembahyang. Kerana dia nak bagi sah ibadat kita. Contohnya macam bersuci. Bersuci ni dia bersangkut dengan sah dan batal sembahyang. Kalau suci ni tak sempurna, maka ibadat tidak sah. Maka yang tu pun wajib diketahui dan wajib dipelajari. Wajib belajar, wajib tahu. Nah, wajib belajar dan wajib tahu. Andainya seseorang tidak mengetahuinya, secara nescaya ibadat sembahyangnya akan terdedah dan terancam oleh batal ataupun cacat. Kalau seorang tu dia tak mengaji, dia tak tahu, akhirnya menyebabkan ibadat dia tu terdedah dengan ancaman batal ataupun tak sah. Nah, kita doa sah ibadat kita ni elok dah tapi jadi tak sah. Contohnya macam bersuci. Contohnya macam nak ambil wudu. Wudu tu maksud bersuci lah. Nak ambil wudu kalau tak sempurna macam mana nak sembahyang? Orang ambil wudu basuh tangan sampai ke siku. Ni ada jenis pakai baju ketat. Jadi dia tarik sampai tekak ni yang boleh. Jadi siku tak kena ambil sembahyang tekak ni lah. Gimana sembahyang? Jadi hak ni nak tahu serba sikit. Bukan dengan makna kita tahu basuh tangan, basuh. Duk kira basuh tangan, tapi gimana nak basuh tangan? Kita basuh muka, basuh muka. Nah, kerana setiapnya ada syarat-syaratnya. Ada syaratnya. Nak basuh tangan ada syarat dia, nak basuh muka ada syarat dia. Jadi hak ni nak kena detail. Bila kita tahu, maka mudahlah bagi kita untuk melaksanakan ibadat. Baik. Yang pertama berkenaan dengan bersuci. Bersuci itu apa dia? Bersuci pada bahasa bererti membersihkan tubuh badan atau sesuatu dari kekotoran.
sama ada kekotoran hissi yang boleh didapati oleh deria seperti darah, muntah, tai dan lain-lainnya, ataupun kekotoran maknawi yang tidak dapat didapati oleh deria seperti berhadas kecil atau berhadas besar. Jadi bersuci ni ialah kita membersihkan tubuh badan kita daripada kekotoran. Tak ada kekotoran. Kekotoran ni ada dua jenis. Satu, kekotoran hissi. Kekotoran hissi ni ialah kekotoran yang boleh didapati dengan panca indera. Mata boleh tengok, hidung boleh bau macam tai, muntah, darah. Telinga boleh tengok, telinga boleh tengok. Mata boleh tengok, telinga boleh tengok. Mata boleh tengok. Kemudian boleh pegang. Satu panca indera. Apa dia panca indera? Panca indera ni ialah apa yang ada pada anggota kita yang boleh merasai sehingga boleh ditafsir dengan akal. Itu panca indera. Apa dia panca indera? Panca indera ni satu benda apa yang duduk di badan kita ni, bila belaga dengan dia ataupun terkena dengan dia, apa sajalah yang berkait dengan dia boleh tafsir dengan akal. Contohnya mata. Mata tengok ni, boleh tafsir. Apa dia? Betul. Mata. Jadi mata tu panca indera. Tangan boleh tafsir. Pegang. Sejuk. Jadi tangan ni panca indera. Mulut, telinga, apa saja. Sehingga kan boleh tafsir dengan akal, maka itu adalah panca indera. Kaki pun dia juga macam kita berjalan, pijak ni. Ni kapek, boleh tafsir dengan kepala. Boleh tafsir dengan akal. Baik. Yang tu dia panggil kekotoran dari sudut hissi. Dia ada satu lagi kekotoran dari sudut maknawi. Apa dia? Makna dia tu memang menunjukkan kata dia tu berhadas. Apa dia? Hadas besar, hadas kecil. Hadas besar, hadas kecil ni bukan boleh tengok kalau ni. Orang kata mani, air mani tu lain. Keluar air mani menyebabkan kita berhadas. Keluar haid menyebabkan kita berhadas besar. Jadi tak mana hadas besar? Tak ada. Keluar haid, darah. Darah tu darah. Yang tu kekotoran, darah. Najis, darah. Ada apa ada pada badan kita? Pada badan kita tak nampak. Maka yang tu dia panggil maknawi. Yang tu kita panggil maknawi. Berhadas kecil. Macam orang yang kentut. Kentut. Maksudnya atau apa sajalah yang boleh membatalkan wuduk. Bila kita batal wuduk, maka kita duduk dalam keadaan hadas kecil. Hadas kecil boleh tunjuk tak? Tak boleh tunjuk. Kita hanya boleh habaknya aku dah hadas kecil. Mayang tak ada. Kat tu lah. Yang tu dia panggil maknawi, yang mana tak boleh didapati dengan deria. Baik. Bersuci pada syarak. Tadi pada bahasa. Bersuci pada syarak. Bila kita mengaji, benda yang paling penting sekali ialah kita kena faham betul-betul kalimah yang kita nak kenal tu. Contohnya bersuci. Kena faham bagi jelas. Al-Imam Jurjani rahimahullahu ta'ala dia karang kitab At-Ta'rifat. Kitab Ta'rifat ni macam kitab kamus. Kita kata kamus. Kataan bukan. Supaya kita tidak tersalah faham. Bila kita sebut berkataan dengan bersuci, baru kita jelas apa tu bersuci. Baru kita jelas apa tu bersuci. Supaya kita tidak tersalah faham. Contohnya macam perkataan, macam kitab lepas kita bahas kitab berkenaan kitab makmum masbuk dengan makmum muafid. Kalau kita salah faham, kita duk faham makmum masbuk tu banyak orang faham makmum masbuk ni kena tambah rakaat. Itu makmum masbuk? Bukan, kena faham betul. Apa dia makna makmum masbuk? Makmum masbuk ialah makmum yang tidak sempat membaca Fatihah dengan imam. Itu makna dia. Bila kita faham itu jelas. Kalau seseorang dia masuk semayang pada rakaat yang pertama, imam tengah rokok. Rakaat pertama imam tengah rokok, dia takbir Allahu akbar, dia rokok dan dia dapat rakaat. Dia digelar makmum masbuk kan makmum muafid? Makmum masbuk.
Kenapa dia tak digelarkan makmum muwafiq? Dan pasal apa kita katakan makmum masbuk, sedangkan kalau kita faham makmum masbuk tu ialah tambah rakaat. Sedangkan dia tak perlu tambah rakaat. Betul tak? Dia tak perlu tambah rakaat. Jadi boleh tak kita nak katakan dia makmum masbuk? Dia tak tambah rakaat. Jadi kita salah. Kalau kita pergi letak makna makmum masbuk tu ialah makmum yang tambah rakaat, jadi kita salah. Maka yang betulnya makmum masbuk ialah makmum yang tidak sempat membaca Fatihah. Jadi kawan tu dia main, dia sempat baca Fatihah tak? Tak sempat. Fatihah dah ditanggung oleh imam, maka itulah namanya makmum masbuk. Jadi kena kenal perkataan tu bagi jelas. Baru kita tak akan seleweng. Kita tak akan tersalah dalam nak meletakkan satu hukum. Contohnya macam kalau dalam bab bab haji umrah, tawaf wada'. Apa dia tawaf wada'? Tawaf wada' ni tawaf selamat tinggal. Duk faham tawaf wada', tawaf selamat tinggal, duk makna tu. Kena faham jelas apa dia tawaf wada'. Tawaf wada' ialah tawaf kerana nak meninggalkan kota Mekah melebihi daripada 2 marhalah. Kalau kita nak meninggalkan kota Mekah melebihi daripada 2 marhalah, maka kena tawaf wada'. Itu makna dia. Kita jelas. Kena. Kalau melebihi 2 marhalah, kena. Walaupun nak pisah, nak patah balik. Nak pisah, nak patah balik. Taif lebih daripada 2 marhalah. Taif lebih daripada 2 marhalah. Taif 115 km. 2 marhalah lah ni, kalau ikut fatwa orang Kedah, 80 km. Lebih. Jadi 2 marhalah dah. Jadi mudah tak kita faham? Mudah. Tapi kalau ada orang dia kata pasal kita nak pisah ya, kita nak patah balik, tak kira. Nak pisah, nak naik burak pun. Tapi nak patah balik, melebihi daripada 2 marhalah. Baru kita jelas. Sama dengan makna apa saja perkataan hak kita mengaji dalam bab munakahat ke jinayat ke apa ke, kena tengok balik. Faham hak ni, baru kita akan jelas. Baik. Dan memahami makna dalam fiqh ni, dia ada 2 sudut. Satu, dia faham dari sudut lughah. Satu, dia faham dari sudut syarak. Hak lughah ni ialah faham dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa ni, macam kita guna perkataan lah. Tangan. Tangan tu pada. Tangan tu tangan. Rupanya tangan dari sudut syarak, makna lain pula. Jadi kita nak faham dari sudut akademik ni, mesti melihat dari sudut syarak. Akademik mesti lihat dari sudut syarak. Tak boleh tengok dari sudut bahasa. Tak boleh tengok dari sudut bahasa. Baik. Bersuci pada syarak ialah mengerjakan perkara-perkara yang dengannya dapat mengharuskan sembahyang, iaitu seperti menghilangkan najis, berwuduk atau bertayamum dan mandi wajib. Itu bersuci. Bersuci dari sudut syarak. Pandangan fiqh, suci itu apa dia? Dari sudut syarak, pandangan fiqh tu ialah kita buat sesuatu perkara yang bila kita buat tu menyebabkan kita boleh untuk sembahyang. Contohnya macam menghilangkan najis. Najis duduk di tangan kita. Ni najis, tai ayam duduk atas tangan kita. Kita boleh tak pergi sembahyang? Tak boleh. Jadi dengan sebab kita bagi hilangkan najis daripada tangan kita ni, dengan apa? Kita buang. Kita cuci bagi bersih, menyebabkan kita boleh sembahyang. Maka itulah namanya bersuci. Ni pada badan kita ada najis. Apa dia? Najis apa? Contohlah cirit, orang cirit berak. Tak ada nak masuk tanah, cirit. Cirit kena kat kain pelekat. Contohlah tengok kena kat kain pelekat. Jadi dia guna kain pelekat tu nak masuk sembahyang boleh tak? Tak boleh. Pasal apa? Pasal ada najis. Maka dia pun cuci ya. Duduk dalam bilik air cuci ya. Dia cuci buang najis tu supaya kain pelekat dia tu tak ada najis. Buang daripada najis supaya tidak ada lagi najis. Maka dia boleh tak guna kain pelekat tu untuk sembahyang?
maka perbuatan dia tu namanya bersuci. Perbuatannya tu namanya bersuci. Baik. Lagi, apa lagi yang kata nama bersuci tu? Berwuduk. Tayamum. Mandi wajib. Berwuduk. Dengan sebab kita berwuduk menyebabkan kita boleh sembahyang. Dengan kena berwuduk tu, kalau tak ada wuduk boleh sembahyang tak? Tak boleh. Maka berwuduk tu namanya bersuci. Maka berwuduk tu namanya bersuci. Baik. Yang seterusnya tayamum sama juga. Tayamum, mandi wajib. Dengan sebab kita mandi wajib menyebabkan kita boleh sembahyang. Maka perbuatan kita mandi itu namanya bersuci. Itu namanya bersuci. Tak kira lah, tak semestinya di badan kita. Contohnya di kapek kita sembahyang ni ada tik cicak. Nak sembahyang kena dia tak boleh. Kita pergi ambil bekas sapu dulu. Sapu buang tik cicak dulu. Kita buang tu, maka nama dia bersuci. Namanya bersuci. Baik, selesai. Hukum dia apa? Hukum bersuci adalah wajib. Wajib. Berarti kalau tak bersuci, maka tidak sah ibadat. Hukumnya adalah wajib apabila hendak melakukan ibadat sembahyang. Bila nak melakukan ibadat sembahyang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allah salatan bighairi tuhurin. Allah tidak menerima sembahyang tanpa bersuci. Tuhan tak terima melainkan dengan suci. Tuhurin boleh juga dengan makna nak sembahyang kena ada wuduk. Wuduk tu suci ya. Orang yang ada hadas besar kena mandi wajib dulu baru boleh sembahyang. Tuhan tak akan terima. Diorang main sembahyang tak ada wuduk, tak sah. Batu dalam bab bersih ni ialah dia dengan Tuhan, tak ada siapa pun tahu. Ni kita duduk sama-sama kita ni. Kita duduk fikir dah duduk dalam ni, semua bersih. Tapi mungkin barangkali ada sama kita ni dah kentut dah. Tapi dia tak abang orang. Ada jenis orang dia malu. Dia kata kalau saja orang tengok aku pembek sembahyang, orang tahu tak aku kentut. Ini sengak wudu ya. Lah kali sembahyang. Ni nampak dah. Lah kali main sembahyang wudu lah. Hak ni kena lah. Bab bersih ni kita dengan Tuhan ya. Sebab tak tahu. Kita ada hadas besar lah. Sebab kan tahu. Melainkan buat tanda-tanda lah. Ada tanda-tanda kalau macam di tanah Arab di Mesir tu. Kalau nak tahu kata dia ni jenis ada hadas besar. Tadi pagi dia semalam sudah melakukan hubungan dengan isteri dia. Pagi tu dia akan pergi subuh pakai kain pelekat. Itu adat mereka. Ada belah-belah kampung Badawi. Kita main sembahyang pakai kain pelekat tiap hari. Mampu. Tiap hari kita main pakai kain pelekat sembahyang subuh. Bukan dekat subuh je, maghrib pun main pakai kain pelekat tau. Ada adat mereka macam tu. Ada pendalaman lah. Ni kira cerita dia ni pendalaman. Jenis Badawi ni, jenis Hadari tak apa. Jenis Hadari ni dia cerdik sikit lah. Jenis Badawi ni. Maka bila dia main tu orang nampak lah, orang tahu lah. Dia ni tadi ada hadas besar. Tak apa. Ni macam kita bukan kita tahu siapa duduk ni. Ada hak kentut, ada apa kan tahu. Sebab tu bersih kita dengan Tuhan. Hak yang jadi tu imam nak baca khutbah kena ada wuduk, tak ada wuduk ni. Dia duduk di atas batuk, batuk ni, kentut. Dia kata tak apa-apa kalau turun saja orang kata tu imam kentut tu. Tak turun dia khutbah sampai habis. Dia tanggung. Dosa dia tu kalau ada jemaah 1000 orang. Dia tanggung. Sebab tu kena amanah. Sebab tu kena amanah. Dalam bab suci ni Tuhan nak ajak amanah sebenarnya. Tuhan nak ajak amanah. Tapi kadang-kadang dia tak mau amanah. Dia marah subuh kat amanah. Marah apa kat amanah? Ambil borang isi je lah. Hikmah bersuci. Hikmah bersuci ni banyak. Hak ni dia bagi banyak lah hak ni. Yang pertama Allah kasih orang yang bersuci. Allah Ta'ala kasih orang bersuci. Firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertaubat dan mengasihi orang-orang yang bersuci. Allah Ta'ala sayang orang suci ni. Orang yang sentiasa duduk dalam keadaan suci. Siapa dia sahabat Nabi yang suka duduk dalam keadaan suci? Bilal bin Rabah. Bilal ni batal je yang semayang dia, terus ambil yang semayang. Lepas ambil yang semayang wuduk pula 2 rakaat. Solat sunat wuduk 2 rakaat. Satu hari Nabi tanya dia, wahai Bilal, apa yang kamu buat hari ni hadis sahih? Nabi tak pernah ajak dia buat. Sebab tu ulama ahli sunnah wal jamaah, dia mengambil hak ni mengatakan boleh kita buat sesuatu walaupun Nabi tak declare benda tu. Nabi tak declare lagi. Bilal, pas habis dia batal yang semayang, dia pergi ambil yang semayang, dia semayang wuduk 2 rakaat. Nabi tak pernah ajak pun semayang sunat wuduk. Semayang. Satu hari Nabi kata, wahai Bilal, pasal apa aku dengar nak bunyi terompah kamu dalam syurga. Hadis ada sahih. Bunyi terompah dalam syurga. Pasal apa dengar bunyi terompah dalam syurga ni? Hang buat amalan apa? Bila kata saya tak buat apa, melainkan bila saya batal wuduk, saya berwuduk dan saya akan sembahyang solat sunat 2 rakaat. Hak ni ulama kata sembahyang sunat apa? Sembahyang sunat wuduk. Padahal Nabi tak pernah ajak pun. Berarti dia buat dulu sebelum Nabi buat. Berarti boleh tak kita nak buat hak Nabi tak buat? Boleh. Kita nak buat tahlil, Nabi tak buat. Boleh tak nak buat? Boleh. Pasal apa? Pasal ada sahabat buat sebelum Nabi buat. Kemudian mereka jawab pula, lepas tu Nabi kata boleh. Masalahnya lah ni macam mana kita nak tahu kata Nabi kata boleh tak boleh? Nabi bukan hidup dah. Ada tak sahabat hak lain buat lagi? Ada? Seorang sahabat semayang. Habis. Bangkit daripada rakaat, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nabi tak pernah ajak buat tu. Dia buat dulu sebelum Nabi ajak. Dia buat dulu sebelum Nabi ajak. Nabi kata apa? Aku melihat malaikat semua pakat berebut nak ambil doa ni nak bawa pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti boleh tak nak buat hak Nabi tak buat? Boleh. Tidak ada masalah. Cuma nak kena tengok hak benda baru ni, jangan sampai bercanggah. Sebab tu dalam tasawuf, dia ada ilmu hakikat, dia ada ilmu hikmah. Ilmu hikmah ni ilmu halus. Nak kena mengaji mutasawuf dalam sikit, baru kita akan jumpa ilmu hikmah. Ilmu hikmah ni orang tua-tua kita dulu ada lah. Sebab tu mereka suka letak. Sapu sampah waktu malam, jangan sapu sampai habis. Sapu sampai tepi pintu, tak untuk je. Ada hikmah dia. Hikmah dia supaya tak malas esok bangkit pagi sambung. Maksudnya tu dia panggil ilmu hikmah. Ada ilmu hikmah ni banyak ilmu hikmah. Dah ilmu hikmah banyak. Tu satu, pagi-pagi pas subuh buka pintu, buka tingkap. Ada hikmah dia. Tu dia panggil ilmu hikmah. Orang tua-tua kita ajak tu benda tu sebenarnya tu dia panggil ilmu hikmah. Tapi mai ke pebak ni dia kata semua tak boleh. Ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Habis semua tak boleh. Nak pegang Kaabah pergi suruh-suruh gitu. Syirik. Dia kata itu syirik. Pegang sapu tu syirik. Bila syirik ni apa dia? Berat, tuduhan berat. Mengatakan orang syirik, mentigakan Tuhan. Pergi ke kubur. Nah, kita terus nak hukum orang kata yang ni ahli kuburiyun. Hukum orang ahli kuburiyun. Pasal apa? Dia pergi sembah Tok Wali dalam kubur. Siapa kata sembah Tok Wali dalam kubur? Pernah main tanya tak kami pergi kubur tu? Tak apa? Tak pernah tanya. Terus nak cakap. Ini masalah. Lepas tu, agama ni ajak kita adab sebelum ilmu. Adab dulu, main tanya, baru hantar. Kalaulah seseorang dia pergi doa di kubur tu, dia katalah kubur tu kenali. Wahai tu kenali saya sakit, tolonglah bagi saya sembuh. Itu syirik lah. Hampir kubur tu kenali pasal apa? Saya pergi kubur tu kenali memikirkan perjuangan tu kenali. Ini okey tak? Tak ada masalah. Lepas Tuhan doa, saya tengok hang kat doa, hang baca doa apa? Saya berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah memberikan keberkatan kepada Tok Kenali ni, tolong limpahkan kepada aku. Betul tak?
Betul? Dia minta kat siapa? Minta kat Allah. Karena ada makhluk-makhluk Allah ni yang Tuhan bagi berkat. Kaabah Tuhan bagi berkat. Lebah Tuhan bagi berkat. Ada makhluk-makhluk Tuhan ni Tuhan bagi berkat. Jadi kita minta, wahai Tuhan, berkat yang kau berikan kepada Kaabah, limpahkan kepada aku. Berkat yang telah kau berikan kepada Tok Kenali ni, kerana keilmuan dia, kerana hebatnya dia, tolonglah limpah kat aku supaya aku pun boleh jadi serupa dia, memperjuangkan agama Allah. Jadi salah tak mana? Hamai tanya dulu, jangan terus nak kata syirik kuburiyun. Hanya kena tengok. Sebab tu dia ada dalam ilmu tasawuf ni dia ada ilmu hikmah. Ilmu hikmah ni panjang lah kalau nak masuk mengaji ni. Nak cuma secara dasarnya takat tu lah boleh habaq. Nak habaq kata nak kena masuk lagi, ilmu hikmah. Sebab tu kita cari orang tua-tua. Ada sebab-sebab dia bukan saja. Pinat ke Gunung Jeram, mandi di Telaga Tok Syekh. Oh, tak boleh, syirik. Mandi di Telaga Tok Syekh, syirik. Cuba tanya dia, mandi pasal apa? Saya tadi masuk hiking daripada bawah naik ke atas. Lepas tu peluh katai, mandi. Takkan mandi tu pun salah? Salah ke mandi sebab katai badan? Tiba-tiba kata mandi Telaga Tok Syekh syirik. Dah ada lah yang buat syirik tu betul. Tapi kenapa tanya dulu? Ambil ayak semayang Telaga Tok Syekh. Pasal apa hang ambil ayak semayang tu? Dah masuk waktu nak semayang, kena ambil ayak lah. Dia kata tu, salahkah saya nak ambil ayak semayang guna ayak Telaga Tok Syekh untuk semayang? Jadi bukan, kita tak boleh menghukum semua. Sebab tu dia panggil ilmu hikmah. Tapi yang masalahnya tak terjadi hak tu. Hak jadi ke mana? Hak terjadi syirik, bid'ah, kafir. Syirik, bid'ah, masuk neraka. Semua masuk syurga. Ini jadi masalah. Nah, baik. Allah Ta'ala mengasihani orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang suci. Allah Ta'ala suka orang yang suci. Nah, kena perbanyakkan mengambil wudu. Kena banyakkan mengambil wudu. Amai umur-umur tua-tua lagu ni kalau nak ambil yang semayang sehari tu, kalau ambil subuh sampai ke maghrib tu kira boleh. Macam kami ni muda-muda baru menikah ni payah. Ambil yang semayang tak ada nak kata apa, batal. Ambil main tak kata apa, batal. Bini kau duk pegang. Main tua-tua ni tak apa lah. Bini minta apa lah, ikut khabar lah. Lain dah. Jadi nak ambil yang semayang tu, Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala suka. Jangan pula kata dekat bini, ni abang ni nak duduk dalam keadaan apa nama Allah Ta'ala suka ni. Jangan duduk sentuh abang. Tak boleh lagu tu. Dia kena faham juga. Orang kita pun jenis loroi bendui pun payah tak? Tak juga. Kena faham lah situasi. Kadang-kadang sentuhan bini kita, sentuh bini kita, kita pegang bini kita tu dapat rahmat bekat lagi. Jalan dalam dalam shopping komplek kau pegang tangan. Ada yang semayang, jangan pegang ni, ada yang semayang. Tu tawaduk zuhud sungguh. Jangan nak pegang orang tu. Bini nak pegang jangan. Tu tak betul, salah. Nak kena tengok keadaan. Baik. Yang kedua, bersuci sebahagian dari iman. Sabda Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebahagian dari iman. Sebahagian daripada iman nak menunjukkan bahawa bersuci itu dia boleh menyebabkan kesempurnaan iman. Kenapa? Ini yang kata dia klik. Bila kita tak bersuci, kita tak semayang. Bila tak semayang, meruntuhkan iman. Meruntuhkan tiang. Ada hubung ke? Sebenarnya apa pun yang kita buat ni dia ada hubung ke. Sebab tu dia sebut at-tuhur syatrul, sebahagian. Nak bagi pelengkap kepada keimanan. Nak melengkap iman tu. Baik. Yang ketiga, menghindarkan perasaan jijik. Bila tak ada kotoran najis, kita buang sifat jijik. Sebab tu kebersihan ni bukan badan pakaian kita, segala tempat macam semua kena bersih. Semua kena bersih. Paling utama yang kita nak kena tunjuk bersih ni pada tempat kita nak semayang. Sangkut dengan dia, tandas kita. Ni kadang-kadang masjid sampai 7-8 juta, tandas kunci pun tak ada. Kita nak berak duduk lagu tu.
Tanah masjid sampai berapa? 7-8 juta. Hujan gahnya. Kunci tak ada. Berak duduk lagu tu. Kan lagu tu. Tak apalah tandas tu duduk. Kalau tandas cangkok, tak tomeh dulu. Kalau orang buka nak pergi tolak. Kadang-kadang, tak tahu nak kata. Tu baru satu bab. Dengan kotornya, dengan kita nak masuk pun jadi, patutnya hak ni benda utama Islam. Benda utama Islam. Bab bersih. Ini kata tadi patah balik berkenaan dengan ilmu hikmah orang tua dulu kata apa. Kalau nak tahu anak menantu kita ni rajin tak rajin, depa ni jenis bersih tak bersih, tengok bilik air dia. Ni orang tua dulu kata, tengok bilik air. Kalau kita pergi rumah anak menantu kita, jangan tengok ruang tamu. Ruang tamu kita habaq main dia boleh kemas. Tengok bilik air dia. Kalau kita masuk bilik air tu nak terberak sangat dah, dia masuk balik, teruk tu. Kita dah sakit perut semua, buka-buka Allah. Kelak jom kita balik. Teruk. Sungguh orang tua-tua besar anak tu. Anak ni dulu masa kecil duduk dengan Tok Wan. Jadi Tok dengan Tok Wan yang kau sebut benda-benda tu. Kita tahu. Dah sungguh. Jadi kena ubah ni. Sebab tu kadang-kadang bila rumah ni kotor semua, jadi tempat syaitan, tempat iblis tu yang kena ganggu syaitan iblis semua. Dia kena faham kotor lain, najis lain. Kotor campur najis lain. Rumah tak kemas lain. Kalau serabut dengan apa baju tak ni panggil apa sampai kabungak tu. Tu lain cerita. Ni sampai kotor sangat. Tak boleh. Kena tengok tu. Sebab dia adalah sebahagian dan menghindari penyakit perasaan jijik. Itu kalau kadang-kadang kita pergi jalan kat negara-negara, kita masuk ke Thailand, nak berhenti di masuk tandas bersih, ataupun jadi ponok. Kadang masuk mereka tak mau keluar. Pasal bersih sangat. Nak kadang-kadang main ke tempat kita. Nak perbaik setahun lah. Tak baik-baik kan. Setahun lah perbaik. Tak baik-baik. Ke mana? Jadi nak kena tengok balik ni. Nak kena tengok balik ni. Yang keempat, menjaga kesihatan dan menghindari dari penyakit. Bila kita jaga kebersihan ni, kesihatan kita jaga, menghindari dari penyakit. Hindar daripada penyakit. Yang kelima, membezakan antara manusia dan binatang. Ini tu guru ni kata, bukan nak kata. Membezakan manusia dan juga binatang ni dengan kotor. Najis. Binatang ni dengan trik dia ada bergelumang. Macam babi bergelumang. Kalau jenis manusia bergelumang dengan kotor sampai tak erti bahasa lagu hak yang Ebit Liu pergi tolong dia ada start tu. Nak sampai orang marah kat kerajaan negeri tak tolong apa semua. Ebit Liu pergi sewa rumah bagi duduk situ 3 hari. Dia duduk lepas tu dia petah balik duduk situ. Habis dah binatang. Tengok. Hak ni kena tengok lah balik ni. Dah ada jenis lagu tu. Nak bila ada hak do viral rumah sewa. Nak sampai kotor. Nak dia tak ada dah perasaan tu. Ayat Quran sebut, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir farabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ini arahan Allah Subhanahu wa taala setelah mana turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di antara ayat permulaan yang turun kepada baginda Rasul SAW selepas pada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ialah ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir farabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Pakaian kamu mesti bersih. Wahai orang yang sedang berselimut, bangkit malam. Bangkit malam. Kemudian pada ayat yang keempat, wa thiyabaka fatahhir, pakaian mesti bersih. Pakaian mesti bersih. Elok. Salah satu teguran. Kadang-kadang mai hak yang geng-geng nak mai duduk 3-4 hari, 40 hari. Tak ada masalah nak duduk, nak berdakwah cara tabligh. Silakan, tak ada masalah. Tapi pastikan wa thiyabaka fatahhir, pakai pakaian yang elok. Ni pakai pakaian
Seminggu tak basuh, duduk semayang sebelah kita. Kalau bau bawang pun kita semayang sebelah orang bau bawang pun hukum dia makruh. Ni kalau bau sampai tak boleh buang ni ke mana ni? Ni tak kena. Sebab tu kena ada ilmu. Nak kita pakai baju yang bau busuk pun orang duduk sebelah kita pun boleh jadi makruh dah. Nak boleh jadi makruh kerana dia mengganggu orang. Mengganggu orang. Jadi kena fahamlah ni. Dan kita nak menghalang orang daripada ni. Dah bila orang kata ni dia tu tak suka, bukan. Kita habaq betul. Wasiyabaka fatahhir. Di antara perintah Allah Subhanahu wa taala pakaian. Di situ pula ulama bahas pula. Main kepada ulama contemporary ni lagi cantik dia bahas. Bahas apa? Pakaian yang bersih. Malah pakaian di antara yang bersih tu pakaian yang kena pula pada keadaannya. Nak kena pula pada keadaannya. Kena tengok. Pakaian yang kena pada keadaannya. Gumana. Pakaian seorang pemimpin. Macam mana pakaian seorang. Kena tengok. Dia kena tengok juga tu. Tak boleh juga. Pasal sekarang zaman kita sekarang kita tak kisahlah siapa pun aku lagu ni ada juga dia dah. Ada istiadat dia. Kita nak pakai baju biasa nak masuk pergi sana tak boleh. Ada istiadat dia kena boleh pakai baju ni baju apa nama yang masuk macam-macam lah. Kena juga. Ini ulama bahas. Sampai ke tahap tu ulama bahas. Yang keenam, sesuatu tanda keistimewaan agama Islam yang lebih menitik beratkan tentang kebersihan bukan hanya setakat zahir sahaja, malah hingga kepada kebersihan batin. Suatu keistimewaan agama Islam ni dia menitik beratkan kebersihan. Menitik beratkan. Betul apa yang jadilah ni di apa nama di Aceh yang di Pahalau Rohingya tu. Pasal salah satu dia ngotok lepas tu nak jadi tuan. Bukan saja-saja. Ada sebab musabab mereka. Nak ada sebab musabab mereka. Hampa dah duduk dengan orang-orang tolong tumpang hampa, tiba-tiba hampa nak jadi tuan. Boleh ada geng pula. Ketua buah nama Tiger pula. Jadi orang Melayu jadi apa? Orang Melayu jadi kucingnya. Hampa nak buat. Tak boleh lagu tu. Orang dah bagi dah. Maka kenalah ikut aturan. Sebab tu apa yang terjadi di Aceh itu antara salah satu. Sebab tu kena baca sejarah. Jangan terus kita pukul apa sama-sama orang Islam apa ni. Dah. Ada sebab dia. Kena tahu balik, kena baca. Kena baca hak ni baru kita akan nampak. Sebab Islam menitikkan benda ni. Islam menitik beratkan benda ni. Kerana benda ni yang boleh membawa kecelakaan lepas pada tu. Islam kalau begitu. Yang ketujuh, terpelihara maruah diri. Selain itu, kebersihan dalam sembahyang adalah suatu adab kesopanan terhadap Allah yang maha agung. Orang yang pakai bersih sebenarnya kesopanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semua jenis sembahyang kita nak menuju kepada Allah dalam keadaan kesopanan, dalam keadaan yang cukup bersih dan sebagainya. Melainkan satu sembahyang, iaitu sembahyang istisqa. Kena bagi nampak macam lekeh sikit. Lekeh pun bukan dengan kotak, bukan dengan najis. Lekeh ni sehingga kan ada ulama mengharuhkan sembahyang dalam keadaan baju terkalih. Baju ni kalih. Maksud terkalih ni duduk belah ni lah. Pakai terkalih. Hukum haruh. Mengharuhkan. Malah ada yang ulama mengatakan sunat. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak mendambakan kata lekehnya kita nak memperhambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang istisqa. Hak lain semua kena pakai elok. Semua kena pakai elok. Jadi kena tengoklah. Dan jadi kena tengok. Baik. Pembahagian jenis bersuci. Bersuci yang dikehendaki oleh syarak ada dua. Yang pertama, bersuci dari najis zahir yang meliputi badan, pakaian dan tempat. Ini zahir. Duduk pada badan ke, pakaian ke, pada tempat ke. Yang ni dia panggil bersuci dari zahir.
Yang kedua, bersuci daripada hadas yang merupakan kekotoran maknawi yang ada pada badan sahaja. Apa dia? Ni yang sebut hadas kecil, hadas besar. Nak hadas kecil, hadas besar. Baik. Pembahagian jenis hadas. Hadas besar berlakunya dengan sebab keluar mani, bersetubuh, keluar darah haid, darah nifas, beranak atau keguguran. Cara bersuci daripada hadas besar ialah dengan mandi wajib. Kena mandi wajib. Ini hadas besar ni bila mana keluarnya mani, bersetubuh. Nak bila bersetubuh, sama ada bersetubuh tu keluar mani ataupun tidak, tetap kena. Bersetubuh tu hak betul ke, hak tak betul ke, tetap kena. Hak betul tak betul ke mana? Kalau bersetubuh dengan apa nama binatang contohnya. Tubuh dengan binatang lah ni orang tak apa nak ketahuan. Binatang boleh sapu. Jadi tak ketahuan mana tak tahu. Nak binatang boleh sapu. Nak dia nak ambil lembu sangat, ambil ayam. Ada jenis lembu tu pun ada. Tetap kena mandi wajib. Nah, tetap kena mandi wajib. Keluar darah haid, darah nifas, darah wiladah. Darah wiladah ni ialah darah yang keluar bersama dengan anak ketika mana beranak, kena mandi wajib. Darah nifas ialah darah selepas daripada beranak, tu dia panggil darah nifas. Darah haid ialah darah yang datang pada orang perempuan. Darah nifas orang perempuan, darah beranak orang perempuan. Nah, maka wajib mandi. Cara dia apa? Cara dia mandi wajib. Nama mandi tu mandi wajib. Mandi wajib. Baik. Yang kedua, hadas kecil. Berlakunya apabila batalnya wuduk bila tak ada air semayang, hadas kecil. Bila tak ada air semayang, hadas kecil. Cara bersuci dari hadas kecil ialah dengan berwuduk. Bila kita wuduk saja, maka secara automatik kita sudah berada dalam bersuci. Hak ni yang duduk pada badan. Hadas ni duduk pada badan. Kalau kita ambil ayat semayang, badan kita sudah dikategorikan sebagai suci. Tapi kalau kat pakaian masih ada najis, pakaian. Kena tukar pakaian. Contoh, kita ambil ayat semayang, kat badan kita ni ada darah. Darah ni, darah penuh. Contohlah darah. Pasal apa? Pasal buat korban. Hari korban tu sembelih kita duduk depan. Kita tak sembelih pun. Tapi kita duduk di depan. Tukang sembelih-sembelih tu darah panjuk pergi ke depan dulu. Kita duduk depan kena habis semua Nak, kita pun tak apalah dah buat kerja sampai ke 12 ke 1, darah pun kering habis lah. Kering lah kat baju kita, tapi nampak lah darah tu kering. Bang, kita pun ambil ayat semayang, ambil ayat semayang ni, ambil ayat semayang apa semua ni. Ayat semayang kita sah tak? Sah. Tapi boleh pergi semayang ni? Tak boleh. Pada badan, ni hak badan suci, tapi pakaian tak suci. Dia tak boleh pergi. Nampak tu? Dia berbeza nak. Hukum tu dia tak ni. Jangan kata saya dah ada ayat semayang. Memang ada ayat semayang. Ayat semayang tu menyucikan kamu daripada hadas kecil. Adapun pakaian belum lagi. Adapun pakaian belum lagi. Dia kata ni darah kering lah. Memang darah kering tapi masih bau. Dia ada lagi lah bahasan. Itu dari sudut pakaian. Dari sudut pakaian. Hak ni kena jelas. Sebab tu ada benda dia ni dia tak sama. Dia dah hak yang hukum ni lain. Hukum ni lain. Hukum ni lain. Hukum ni lain. Hukum wuduk lain. Hukum batal wuduk lain. Hukum batal yang semayang lain. Itu adalah seorang. Dia terlampau pandai sangat nak kata kat Tok Guru. Lah kali jadi kat dia. Tuhan balas lala tu juga. Dia kata ni adalah masuk apa seolah-olah apa masuk dalam ni pijak apa tik cicak batal ayat semayang. Pijak tik cicak batal ayat semayang. Jangan kata pijak tik cicak, pijak tik hang pun tak batal. Nampak tak? Batal wuduk lain, batal semayang lain. Tak sama. Tetapi
Kalau batal wuduk, secara automatik batalnya ya sembahyang. Batalnya sembahyang. Dia kena tengok juga. Hak tu dia kata dia ada satu. Sama macam jamak qasar. Kita bisa bahas dah kenaan dengan jamak qasar. Jamak lain, qasar lain. Orang kita dok pi faham jamak qasar duk sekali. Jadi depa duk tanya soalan kenaan dengan apa nama, ada seorang tanya boleh tak nak sembahyang ada pengantin nak buat jamak qasar? Boleh tak pengantin nak buat jamak qasar? Buat hari kenduri tu nak buat jamak qasar. Macam depa bubuh yang kenyataan Datuk Mufti Wilayah lama, Datuk Zul. Lepas tu ada satu lagi kenyataan daripada Endun. Datuk Zulkifli, mantan mufti, dia kata tak boleh. Hak yang Endun tu kata boleh lah. Tapi hak tu anak tak baca lah. Tapi anak baca hak yang atas dia tak apa lah. Lepas tu adalah kawan tu kata macam mana, apa pandangan asatizah sekalian. Dia tulis tu. Kemudian ada masuk. Dibolehkan bagi wanita, bagi pengantin, anak kata dibolehkan bagi pengantin dan mak pengantin. Mak pak pengantin pun boleh buat jamak dan juga qasar. Boleh. Kalau hari kenduri, boleh buat. Dengan syarat mereka buat kenduri, dia keluar daripada rumah melebihi daripada 2 marhalah. Anak kata. Dia kata bagus juga. Pandangan ustaz. Keluar daripada 2 marhalah. Dia duduk Taman Raya Jaya. Dia pergi buat di Kuala Lumpur. Han nak buat jamak qasar pun silakan. Tak ada masalah. Lah nak semayang, dia tak apa, buatlah jamak. Buatlah semayang punah, tak ada masalah. Tak pasal apa? Pasal tak raikan orang duk main. Tak boleh meraikan orang main tu saat nak semayang. Kalau lama mana? Nak semayang tu bukannya lama mana. Jadi hak ni pun kadang-kadang jadi masalah orang kita. Jadi masalah pada orang kita, bahaya orang ni. Baik. Alat-alat untuk bersuci. Alat-alat untuk bersuci ada 4. Yang pertama air. Ini alat untuk bersuci. Yang kedua tanah untuk tayamum ketika tiada air atau tidak dapat menggunakan air bagi berwuduk atau mandi wajib. Tanah ketika untuk bertayamum ketika tak ada air. Ataupun tayamum ni bukan sebab tak ada air. Ataupun ada air tapi tak boleh guna air. Contohnya macam sakit. Maka nak menggantikan wuduk dan juga mandi wajib, maka dia boleh bertayamum. Bertayamum ni bukan semestinya tak ada air. Semestinya tak ada air. Ada air pun boleh tayamum. Tapi dengan syarat. Apa dia? Syaratnya sebab dia tak boleh kena air. Contohnya macam orang kencing manis kaki luka. Doktor pesan jangan bagi kena air. Jadi kaki tu nak kena basuh. Jadi macam mana nak buat? Air tu ada. Maka yang itulah namanya kena tayamum. Kena tayamum. Baik. Sebab tu dia kata tayamum tu waktu tiada air atau tidak dapat menggunakan air. Ada air tapi tak boleh guna. Yang ketiga, batu dan barang yang pada maknanya, iaitu setiap benda yang keras, suci, kasar lagi dapat menanggalkan najis. Seperti kayu atau seumpamanya, seperti tidak dihormati untuk buat beristinja pada hukum syarak. Batu atau barang yang pada maknanya, batu ataupun apa-apanya yang lain. Yang mana ada padanya sifat-sifat berikut. Apa dia? Ada keras. Batu tu keras. Kayu, kayu boleh tak? Kalau dia keras boleh. Yang kedua Yang kedua suci. Mesti benda tu suci. Kotor tak boleh. Najis tak boleh. Batu tu ada najis. Tak boleh. Kena suci. Yang ketiga, kasat. Lagi dapat menanggalkan najis. Kasat. Dia kesat. Macam batu dia kesat. Bila kita celek tu, dia keluar. Kalau batu hak licin macam batu hak yang dekat apa nama? Dekat hak bulat macam yak terjun tu, dia licin. Tak boleh juga sebab dia licin. Hak ni dia kena kesat.
Nah, yang kena kesat. Dan boleh guna. Kalau kadang ni boleh guna. Tak semestinya batu, kayu ke, daun ke. Tisu boleh tak tisu? Batu dia bubuh tisu boleh. Jangan cipalat ni. Bahasa orang Kedah, bahasa orang tutor juga cipalat pun. Cipalat ni ambil tisu lelap pun ni. Boleh tak? Boleh. Tapi tisu hak kesat ni. Siapa kata tisu tak boleh? Tisu boleh. Nak dia ambil tisu tu dia ni bagi. Boleh. Dia jadi kesat. Tisu hak memang kesat tu. Boleh. Batu kena tengok jugalah. Nah, baik. Apa nama Allah Muhammad dan seumpamanya. Yang mana benda hak kita guna tu tidak dihormati oleh syarak. Tak dihormati oleh syarak ni maksudnya apa? Tu, benda yang dihormati pada syarak ni macam makanan, tulang. Tulang walaupun dia kesat, dia elok, dia ada segi apa semua, tetap tak boleh sebab dia jenis makanan. Dia kata tulang tak kita makan pun tak, sebab dia makanan jin. Ada makanan jin. Buku-buku agama tak boleh, buku-buku agama ambil kertas. Hak yang agama tak boleh. Hak yang kertas ada tulis nama Allah. Lagu orang nak ambil ni. Dah ni alhamdulillah lah banyak dah. Tok guru mula duk tegak. Orang buat apa nama kertas. Panggil orang makan kenduri tu kan. Ada Assalamualaikum Bismillah. Tulis Allah tak payah. Panggil ya. Terus ada tulis Bismillah Assalamualaikum. Orang lempar tu ya. Dah ni alhamdulillah orang mula sebut dah. Lepas ni nak panggil tak payah dah. Bila ni pun mudah dah hantar WhatsApp tapi ada lagi hak yang jenis panggil kad tu. Jadi tu usah tulis bismillah ke assalamualaikum, tulis Melayu ke apa tu usah tulis. Kenapa adab kita? Kena adab kita. Dan apa-apa yang tersurat nama Allah, malaikat dan para nabi ada nama-nama ni. Tak boleh, jangan. Orang marah. Orang buat bayang pun marah. Buat bayang marah. Gua cerita lebih-lebih ni kepala pak hang ni kepala pak aku hampir tak lama ni. Bukan betul pun. Pijak marah. Lebih kata hang pijak kepala pak aku no. Oh tak ciri lah. Aku nak pijak kepala hang kepala. Tak kira lah. Kertas. Tak boleh. Dan benda tu dia ada makanan walaupun dia ni ada sifat-sifat keras, suci, kesat tapi dia dihormati maka tak boleh. Macam biskut lutut yang sang. Biskut lutut tu dulu pernah Tok Roger Saleh ngajar tu dalam sampai bab istinja ni. Apa nama dia nak berhenti dia kata biskut lutut tu macam mana? Dia tanya kalau gini tak apalah. Biskut tu lah hak cecah roti canai cecah yang kopi tu. Nak biskut tu macam mana? Boleh tak boleh? Sedangkan dia kesat, dia suci dan dia keras. Boleh tak boleh? Jawapan dia minggu depan dia kata. Kalau nak sampai minggu depan tu pakat duk kata dah. Tok guru kata boleh guna roti tu. Tok guru kata boleh guna roti tu. Tak boleh sebab dia makanan. Sungguh pun dia ada sifat-sifat tu. Jadi keras kesat semua apa nama ada syarat-syarat dia boleh. Tak kala batu ke apa. Imam Ghazali pesan. Dalam rumah kita kena ada debu sebab nak tayamum. Kena ada debu. Yang kedua kena ada batu. Rumah kita kena ada batu. Dalam bilik air tu sedia batu siap-siap. Ini Imam Ghazali pesan. Pasal apa? Pasal kita nak bersiap sedia. Kadang-kadang air. Nak air tak ada. Jadi nak suci ke mana? Dengan batu. Kena ada debu. Pasal apa kena ada debu? Imam Ghazali pesan dalam rumah kena ada debu. Kerana kita nak bertayamum. Takut. Jangan tunggu ayam. Waktu kita sakit pun kita nak guna tayamum. Yang ketiga dalam rumah kita kena ada kain kapan. Ni Imam Ghazali pesan. Kain kapan kena ada. Satu pun tak parah. Tak payah banyak, satu je. Pasal apa? Untuk ingat pada mati dan buat persiapan dah siap-siap dah ni. Lepas tu orang dulu-dulu ni dia siap sedia lah kain kapan apa semua. Mak ana dia apa nama dia ni beg tu siap sedia dah beli kain kapan tak lah tu. Dia mati ya, tak keluar. Dia pesan lah kalau mak mati awak keluar. Kami guna kain kapan tu. Dia pesan lah kalau abah mati ni dalam ni semua kain kapan apa semua ambil. Jadi surau masjid awak main.
nak guna, kami kata tak apalah, tu bagi balik dah pasal mak pesan lah. Mak kata ni guna ke kapan ni siap dah. Nak pasal apa? Tujuan dia nak bagi ingat kata kepada mati. Nak bagi ingat mati lagi, beli siap-siap apa nama batu nisan boh siap lemari. Nak bagi ingat tu kepada mati, beli batu nisan tok terus senang. Bagi ingat semua tu. Cuma tarikh dengan boh lagi. Boh nama siap. Tak punya nak bagi ingat kepada mati. Ini Imam Ghazali pesan, 3 benda ni kena ada dalam rumah. Kalau ikut Nabi pesan dalam rumah kena ada kurma. Ini Nabi pesan. Rumah kena ada kurma. Nah, baik. Dan yang keempat, bahan-bahan penyamak untuk menyuci kulit belulang binatang yang mati selain anjing dan babi. Bahan-bahan penyamak. Ini cara. Maksudnya alat-alat suci ni. Yang keempat ialah bahan-bahan penyamak untuk mencuci kulit belulang ke kulit apa yang kita nak cuci ni. Kita nak cuci. Macam lah ni mudah guna sabun. Sabun apa serbuknya kita basuh. Tu kalau kulit selain daripada kulit anjing dan juga babi. Anjing dan juga babi, binatang yang mati. Binatang yang mati ni contohnya macam lembu, kerbau mati. Mati dengan sebab mati bukan sembelih. Sembelih lain. Sebab ada ulama kata kalau yang mati dengan sebab sembelih macam lembu tu sembelih, kulit dia secara automatik jadi halal. Tak basuh cara buah sabun tak parah. Tapi dengan sebab tak mau ni, maka di kena rendam apa semua dulu. Ni panjanglah cerita dah. Nanti kita sampai ke bab tu kita tengoklah. Tapi kalau mati dengan sebab, matilah contoh apa kena langgar kereta ke apa kan. Lembu mati kena langgar kereta. Kemudian ambil kulit dia, kena samak. Samak di sini bukan samak macam mana samak anjing babi. Bukan samak macam anjing babi. Dia panggil samak juga tapi tak macam tu. Samak anjing babi ni dia kena ayak tanah. Tapi samak hak ni lain. Dia tak samak. Dia guna sabun. Dia guna apa nama kalau kita apa nama panggil botuah apa? Tawah, batu apa nama ayak panas kita begini dia rebui. Adalah cara-cara dia tu. Tu kalau binatang. Tapi anjing babi tak boleh. Hang samak pilah ke mana pun dia tetap anjing, dia tetap babi. Tak boleh. Yang kata samak tu kalau dia kena kat kita. Kalau dia kena kat kita yang samak. Ni kita yang samak kaki, kita yang samak tangan. Tapi kalau nak samak pada binatang tu, dia memang tetap. Tak boleh. Hang samak pilah. Dia tetap anjing, dia tetap babi. Tak boleh. Memang tak boleh. Nak buat ke mana? Saya nak ambil kulit anjing ni. Boleh tak Ustaz? Nak ambil kulit anjing ni nak buat beg. Kena samak tu. Nak samak ke mana? Samak pi dia memang tetap kulit anjing, kulit babi. Tak boleh guna. Macam tu lah. Tapi kulit lain boleh kalau samak. Kulit lain boleh. Selain anjing dan juga babi. Ni bahasan ulama panjang lagi lah. Cuma kita hanya bahas dekat data dia saja. Dekat dasar saja. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ. Kita tengok nanti jenis-jenis air. Gulai. Tak apa. Gulai tak ada masalah sebab dia bukan najis. Sebab dia dah masak. Dia yang tak boleh tu sebab kalau dia belum lagi masak. Dan darah dia tu itu pun dibahas berkenaan dengan darah yang ada dalam daging. Kita dah basuh. Kita basuh masa kita nak masak tu ada ayak dia, darah lagi. Tu dikira sebagai dimaafkan. Itu dikira sebagai dimaafkan. Dimaafkan hak mana tu? Dimaafkan hak tu. Adapun kalau darah tu contoh kita kena tangan kita pula. Itu tak boleh juga. Tapi kalau dia dah masak memang tak nampak darah dah jadi gulai pula kena kita tak apa. Tapi kalau kita anggap kata kalau gulai tu apa nama Allah maksud sama gulai tu najis, berarti sekali dengan kita berarti pakaian kita tu tak najis. Tapi hak tu tak dikira sebagai najis. Melainkan kalau daging tu memang daging najis. Macam daging babi. Gulai tu kita buh pilah lemak bau tak macam mana elok pun dia tetap najis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.